you anywhere. Closer to me. Where you Assalamualaikum semua, kita sambung matematik KSSM tingkatan 4. Okey, dalam bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Okey, kita dalam 1.1, subtopik kita ialah fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu akan dapat mencapai standard pembelajaran K1.13 iaitu menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, satu lagi ialah 1.14. Okey, dengan standard pembelajaran iaitu membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubung kaitkannya dengan persamaan kuadratik. Kita tengok apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, nilai A akan menentukan bentuk graf. Okey, kita dapati bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Kita tengok contoh graf fungsi kuadratik yang diberikan. Jadi, kamu tengok nilai A1 lebih kecil daripada nilai A2, maka kita tengok kelebaran dia. Untuk fungsi kuadratik yang mana A1 dia lebih kecil iaitu yang berwarna hijau ini, lengkuk dia lebih lebar berbanding dengan graf yang mana A2 dia adalah nilai dia lebih besar. Kemudian kita tengok satu lagi. Sama juga untuk graf yang berbentuk NN. Apabila nilai A1 lebih kecil daripada A2. Jadi kita tengok semakin kecil nilai A, semakin lebar graf fungsi kuadratik yang diberikan. Kita tengok seterusnya nilai B akan menentukan kedudukan paksi simetri. Bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Yang pertama kita tengok jika A dia nilai dia adalah lebih besar daripada sifar, kita akan dapati apabila B pula lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi untuk soalan ini, kamu kena kenal pasti nilai A dan nilai B terlebih dahulu. Barulah kamu dapat menentukan kedudukan paksi simetri. Jadi kamu akan nampak graf fungsi kuadratik paksi simetri berada pada sebelah kiri. Seterusnya, apabila B lebih kecil daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Jadi kita tengok, paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Seterusnya kita tengok, apabila B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah sama dengan paksi Y. Jadi kita tengok di manakah paksi simetri. Jadi paksi simetri dia ialah berada pada tengah-tengah iaitu sama dengan paksi Y. Kita tengok jika A nilai dia lebih kecil daripada sifar, kemudian kita tengok nilai B pula lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Jadi kita tengok macam mana dan di mana paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Seterusnya apabila B nilai dia kurang daripada sifar, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi untuk B yang lebih kecil daripada sifar. Seterusnya apabila B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y. Jadi paksi simetri dia ialah di tengah-tengah iaitu paksi Y apabila nilai B sama dengan sifar. Kita tengok nilai C pula.
Jadi nilai C akan menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, bagi graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y bagi suatu graf fungsi kuadratik. Okey, kita tengok. Okey, bagi A yang kurang daripada sifar, iaitu bagi graf berbentuk N di manakah beradanya pintasan Y ataupun C. Dan satu lagi kita tengok untuk graf yang mana A nilai dia lebih besar daripada sifar, iaitu untuk graf berbentuk U. Di manakah terletaknya nilai C. Kita tengok contoh 2. Teks muka surat 13. Soalan dia, fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Untuk soalan A, titik A ialah sifar 4. Jadi penyelesaian dia untuk soalan ini, kamu perhatikan titik A iaitu 04 berada di paksi Y, maka nilai C kita dah terus dapat direct, iaitu C sama dengan 4. Seterusnya tengok soalan B pula. A ialah negatif 1,3. Jadi untuk soalan ini, jadi fx dia sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Jadi kita perlu gantikan nilai x sebagai negatif 1 dan fx sebagai 3 ke dalam fungsi kuadratik. Jadi kamu akan dapat 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 apabila kamu gantikan x sebagai negatif 1 tolak 3 darabkan dengan negatif 1 tambah c. Di sini kamu akan mencari nilai c menggunakan kalkulator, maka kamu akan dapat c sebagai negatif 1. Seterusnya kamu perlu tahu untuk soalan ini C ialah pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik untuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Tengok contoh 3. Buku teks muka surat 14. Soalan dia, rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Jadi tengok pada graf ini terdapat dua graf. Yang pertama gx sama dengan px kuasa 2 tolak 4. Yang kedua kita ada graf fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Jadi kamu kena tengok bentuk graf fx, yang mana graf fx tu graf dia adalah kelebaran dia adalah kurang daripada graf gx ya. Gx tu dia semakin lebar. Ini bermakna kita rujuk kepada nilai A bagi fx iaitu 3, manakala nilai A bagi gx adalah P. Jadi kita dapat rumuskan di sini. Nilai P adalah di antara 0 hingga 3. Kita merujuk kepada bukaan bagi graf gx, kita tengok dia adalah lebih lebar, maka nilai P adalah kurang daripada 3. Satu lagi kita tengok pula bagi graf bentuk U. Di mana soalan kita ialah diberikan graf bentuk U. Nilai P adalah lebih besar daripada 0, yang mana P ialah A. Jadi A mestilah lebih besar daripada 0 kerana graf itu berbentuk U. Jadi jawapan dia ialah julat P ialah di antara 0 hingga 3. Kita tengok bagaimanakah anda dapat membentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi. Kita tengok contoh 4. Rujuk buku teks muka surat 15. Soalan dia, Encik Ganesha merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kad yang pertama, panjang dia x cm, manakala lebar dia x cm. Kad yang kedua lebih panjang, iaitu panjang dia 2x tambah 1 cm, manakala lebar dia x cm. Soalan A,
bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini L cm persegi dalam sebutan X. Okey, kita tengok soalan kedua. Diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114 cm persegi, bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey, yang pertama kamu kena jumlahkan kedua-dua kad dan kamu tengok bentuk kad iaitu bentuk segi empat. Maka kamu perlu tahu formula bagi luas segi empat iaitu luas sama dengan panjang darabkan dengan lebar. Jadi untuk lebih mudah, kamu tandakan kad yang pertama sebagai A, manakala kad yang kedua sebagai B. Jadi kamu cari satu persatu. Yang pertama kamu cari luas bagi kad A dulu. Jadi panjang dia ialah X cm. Kamu darabkan dengan X. Kamu akan dapat X kuasa 2. Manakala untuk luas B pula, kamu ambil 2X tambah 1. Kamu darabkan dengan X dan kembangkan, maka kamu akan dapat 2X kuasa 2 tambah dengan X. Jadi kamu tambahkan jumlah luas A dan luas B. Kamu selesaikan, maka kamu akan dapat X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 tambah X. Kita boleh ringkaskan lagi kepada 3X kuasa 2 tambah X. Maka ungkapan dia ialah L sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. Seterusnya kita tengok soalan B pula. Soalan B dia diberi jumlah luas ialah bersamaan dengan 114. Maka kamu ambil saja ungkapan luas tadi samakan dengan 114. Lepas tu kamu nyatakan dalam bentuk am iaitu 3X kuasa 2 tambah X tolak 114 sama dengan sifar. Didapati persamaan yang kita bentuk ini telah dalam bentuk am, iaitu bentuk am. Kamu ingat kembali bentuk am persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambahkan dengan C sama dengan sifar. Maka kita telah berjaya membentuk persamaan kuadratik dalam sebutan X untuk soalan berbentuk situasi begini.